Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada video kali ini kita akan membincangkan tajuk konsep perkahwinan di dalam Islam, lanjutan daripada tajuk yang sama pada siri yang pertama. Untuk rujukan boleh rujuk modul pendidikan Islam College Vocational SEM 3 pada halaman 15. Secara umumnya hukum perkahwinan ini ialah sunat, kerana ianya merupakan satu perkara yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkahwinan ini diangkat sebagai merupakan sebahagian sesuatu daripada Islam. Namun ulama fiqh telah menggariskan hukum-hukum tertentu kepada individu-individu berdasarkan kepada situasi-situasi tertentu. Yang pertama, dihukumkan wajib, iaitu dihukumkan wajib ke atas seseorang yang berkemampuan daripada segi zahir dan batin, sihat tubuh badan, dan lelaki ini mempunyai keinginan nafsu syahwat yang tidak boleh dikawal. Sekiranya dia tidak berkahwin, dibimbangi kerana nafsu syahwatnya yang tidak boleh dikawal, ia akan terjerumus kepada zina dan terjerumus kepada kebinasaan. Yang kedua, dihukumkan sunat. Dihukumkan sunat ke atas seorang lelaki yang berkemampuan, memiliki kemampuan zahir dan batin, sihat tubuh badan, serta mempunyai keinginan nafsu syahwat. Namun keinginan nafsu syahwatnya masih lagi dapat dikawal dan dia dapat menjaga dirinya dengan baik walaupun tidak berkahwin, maka dihukumkan sunat. Yang ketiga, dihukumkan haram, iaitu dihukumkan haram bagi seorang yang tidak memiliki kemampuan daripada segi zahir dan juga batin, tidak ada kemampuan daripada segi kewangan, dan tidak ada kemampuan mempunyai penyakit tertentu, tidak ada kemampuan daripada segi batin, dan juga orang ini berkeyakinan dia tidak akan dapat melaksanakan kewajipan sebagai seorang suami, maka apabila dia berkahwin, dia ini akan melakukan kezaliman terhadap isterinya, maka dihukumkan haram ke atasnya. Dihukumkan makruh, iaitu ke atas seorang yang mempunyai nafsu syahwat tetapi tidak berkemampuan daripada segi keuangan, memiliki kemampuan daripada segi batin tapi tidak memiliki kemampuan daripada segi zahir. Dan dihukumkan harus, iaitu kepada seorang yang tidak mempunyai sebarang keperluan yang mendesak untuknya berkahwin, dan tidak ada pula sebarang perkara yang menghalangnya daripada berkahwin. Pemilihan pasangan dalam Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara, iaitu yang pertama kerana hartanya, yang kedua kerana keturunannya, yang ketiga kerana kecantikannya, dan yang keempat kerana agamanya. Maka Nabi kata, pilihlah perempuan yang beragama, bahagialah engkau. Agama di sini bermaksud ialah kita ini disuruh untuk milih satu wanita, satu perempuan yang memiliki akhlak yang baik, yang memiliki akhlak yang terpuji. Kerana apa? Kerana nilai agama ataupun nilai akhlak ini, nilai ini merupakan satu nilai yang boleh berkekalan sampai bila-bila. Seandainya kita ini memilih kerana harta, wanita itu kaya, ada kemungkinan selepas beberapa tahun kita berkahwin, maka harta-harta tersebut akan menyusut. Ataupun mungkin ketika kita berkahwin, dia berharta, selepas beberapa tahun dia sudah tidak memiliki harta. Asas kita berkahwin dengannya ialah kerana hartanya. Pada ketika hartanya sudah hilang, bagaimana keadaan perkahwinan kita? Kita pilih kerana keturunan, ya, kita mungkin daripada keturunan Said, maka kita ini disuruh untuk cari pasangan daripada Syarifah juga. Seandainya ini saja merupakan asas kepada pemilihan kita, maka dijangka ianya sukar untuk bertahan lama, ataupun sukar untuk perkahwinan ini disegari, diteruskan dalam keadaan kebahagiaan, kerana asasnya cuma kerana keturunan saja. Ataupun kita pilih kerana kecantikan. Kecantikan ini juga tidak kekal lama. Selepas 10 tahun, kalau sudah berkahwin 10 tahun, 20 tahun, maka adakah kita menjangka
wanita yang kita kahwini ini akan kekal cantik seperti mana kita mula kahwin dengan dia dulu. Mungkin kecantikannya itu sudah pudar, tapi kalau kita pilih nilai agama ataupun kita memilih nilai akhlak satu orang kita kahwin wanita itu kerana akhlaknya, insya-Allah akhlaknya ini akan kekal lama. Walaupun rupanya sudah tidak cantik, walaupun hartanya sudah kurang, tapi nilai akhlaknya terus-terus begitu dan akan tetap menyenangi hati kita. Langkah yang berikutnya ialah kita akan merisik. Apa itu merisik? Merisik ialah langkah awal. Seandainya kita terjumpa dengan seorang dan kita rasa kita ada kecenderungan kepada individu tersebut dalam keadaan maklumat kita berkenaan dirinya adalah sangat sedikit, maka kita perlukan untuk merisik ataupun membuat lebih kajian untuk mengetahui tentang dirinya. Kalau kita tahu rumah dia, maka kita boleh hantar wakil kita, mungkin ibu dan ayah kita, untuk pergi ke rumahnya, bertanyakan tentang beberapa hal, termasuklah untuk mendapatkan pengesahan sama ada dirinya itu masih lagi belum berpunya, bukan isteri orang dan bukan tunangan orang. Ini yang paling asas, yang paling utama. Maka kita boleh pergi untuk mencari lebih banyak maklumat. Kita harus memastikan bahawa wanita tersebut memenuhi ciri-ciri yang kita kehendaki. Mungkin dengan bertanya kepada rakan-rakannya, mungkin dengan stalk di Facebook atau Instagram dan sebagainya, ataupun dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Selepas daripada proses merisik, kita pergi kepada langkah yang seterusnya, iaitu meminang. Meminang ini merupakan lamaran daripada pihak lelaki kepada pihak perempuan untuk dijadikan isteri. Lamaran ini merupakan permintaan izin dan juga persetujuan daripada pihak lelaki kepada pihak perempuan untuk mengikat janji. Ini ialah meminang. Secara adatnya, proses meminang ini akan dijalankan oleh wakil kepada pihak lelaki. Dan seterusnya ialah bertunang. Apa itu bertunang? Bertunang ini ialah penerimaan pihak perempuan atau kesepakatan antara pihak lelaki dan perempuan untuk menuju ke alam perkahwinan. Lazimnya ketika bertunang, pihak lelaki akan memberikan sedikit hadiah, seperti contohnya ialah sebentuk cincin ataupun bersama dengan iringan hadiah-hadiah yang lain. Perkara tersebut dibolehkan selagi mana tidak bertentangan dengan syarak, iaitu tidak ada elemen pembaziran, tidak ada elemen tunjuk-menunjuk, dan tidak ada unsur-unsur maksiat ketika majlis tersebut berlangsung. Menurut Imam Asy-Syafi'i, dihukumkan sunat untuk melihat tunang, iaitu dengan batas muka dan juga tangan. Walaupun sudah bertunang, tetapi itu tidak bermakna ada kebolehan untuk pasangan yang bertunang ini menjalinkan hubungan secara bebas. Pergaulan bebas antara pasangan bertunang masih lagi dilarang. Pada ketika bertunang, ini merupakan fasa bagi pasangan tersebut untuk mencari titik persamaan dan belajar untuk menyesuaikan diri sebelum masuk ke alam perkahwinan. Mungkin mereka ada keperluan untuk berjumpa, boleh berjumpa, tetapi dengan syarat mesti ada mahram ketika perjumpaan mereka itu. Untuk perbincangan dalam siri yang kedua ini kita tangguhkan di sini. Kita akan lanjutkan tajuk ini, iaitu konsep perkahwinan menurut Islam, pada video siri yang ketiga, insya-Allah pada masa yang akan datang. Semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.